Daro, Yang Berhormat Daro, followed by Yang Berhormat Bekalalan, Yang Berhormat Bukit Asik, Yang Berhormat Bukit Semuja for the time being. If they can get themselves ready. May I call upon Yang Berhormat Daro, please. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabatku sayang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut sama membahas rang undang-undang pembekalan 2023-2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu pada 21 November 2022 yang lepas. Pertama-tama sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah ke atas kesemua ahli-ahli Parlimen GPS yang telah memperolehi kemenangan yang besar dengan memenangi 23 daripada 31 kawasan Parlimen yang bertandingkan dalam Pilihan Raya Umum yang ke-15 ataupun PRU ke-15 yang lepas. Kemenangan ini merupakan pertanda yang cukup jelas terhadap keyakinan rakyat terhadap kemampuan parti GPS yang dipimpin oleh Yang Berhormat Premier Sarawak selaku pengurusi GPS untuk menyuarakan suara rakyat di peringkat persekutuan demi kebaikan Sarawak yang kita sama-sama sayangi ini. Selain itu, mandat yang diberikan ini juga merupakan amanah bagi GPS untuk memperjuangkan hak-hak Sarawak dari pelbagai aspek, termasuklah dalam menuntut kesemua hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Jadi saya merayu agar kita sentiasa bekerjasama kerana kerjasama yang jitu di antara ahli Parlimen dan ahli Dewan Negeri Sarawak sangat diperlukan agar kebajikan rakyat serta usaha-usaha meningkatkan taraf hidup dan juga perjuangan kita dalam memajukan Sarawak dapat dimantapkan. Yang Berhormat Datuk Speaker, pembentangan bajet ataupun belanjawan Sarawak 2023 ini sekali lagi memberi keutamaan kepada pembangunan, kesejahteraan dan kebajikan rakyat Sarawak. Saya sebagai salah seorang wakil rakyat bagi kawasan luar bandar merasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Berhormat Premier Sarawak di atas komitmen beliau untuk menambah baik kualiti kehidupan seluruh rakyat Sarawak, amnya dan khususnya masyarakat di luar bandar. Sebagai rakyat Sarawak, kita seharusnya merasa sangat bangga dan bersyukur kerana mempunyai sebuah kerajaan yang stabil, yang fokus mencari pelbagai cara untuk menjaga, membangun dan seterusnya memperjuangkan hak-hak Sarawak, rakyat Sarawak. Yang Berhormat Datuk Speaker, belanjawan Sarawak 2023 dijangka menjana lebihan sebanyak ringgit Malaysia 238 juta dengan unjuran hasil sebanyak ringgit Malaysia 11.035 bilion dan jumlah perbelanjaan biasa berjumlah ringgit Malaysia 10.797 bilion merupakan unjuran pendapatan yang tertinggi untuk Sarawak setakat ini. Ini adalah disebabkan usaha berterusan oleh Yang Berhormat Premier yang sentiasa mencari ilham dan pendekatan untuk menambah dana Sarawak demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tema Belanjawan Sarawak 2023 utamakan Sarawak ke arah masyarakat yang inklusif, makmur dan harmoni yang berorientasikan pembangunan, terutamanya kawasan luar bandar di mana membutuhkan dana sebanyak ringgit Malaysia 4.54 bilion ataupun 60% daripada belanjawan Sarawak 2023 khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan luar bandar. Melalui pertambahan peruntukan belanjawan Sarawak, setiap tahun ini telah jelas membuktikan kesungguhan kerajaan GPS dalam membangun bumi kenyalang ini secara holistik dan merangkumi semua aspek. Yang Berhormat Datuk Speaker, alhamdulillah saya mewakili rakyat di kawasan Dun Daru menzahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Premier Sarawak kerana telah meluluskan penubuhan sebuah agensi pembangunan di kawasan Lembah Rajang yang dinamakan sebagai Rajang Delta Development Agency ataupun singkatannya RADA, bersama dengan beberapa agensi pembangunan di kawasan lain di negeri ini. Dengan adanya agensi-agensi ini sudah pasti ianya mampu mempercepatkan pembangunan infrastruktur secara terancang dan tersusun khususnya di kawasan pedalaman luar bandar
serta mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh negeri selaras dengan usaha untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri termaju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Yang Berhormat Datuk Speaker, sekarang izinkan saya untuk mengemukakan beberapa isu yang memerlukan perhatian Dewan Yang Mulia ini, terutamanya yang melibatkan kuasaan saya di DUN N43 Daru. Yang pertamanya, projek sakit. Di kawasan saya terdapat 2 buah projek rakyat yang berhormat Premier Sarawak yang sangat-sangat ditunggu oleh rakyat serta berimpak tinggi dalam meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk yang telah diluluskan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak pada tahun 2018. Projek-projek tersebut adalah seperti berikut. Pertama, projek pembinaan jalan Pasin Matu sepanjang 17.6 km. Yang keduanya, projek jalan Bawang Asan, Tanjung Manis, Sungai Ilas, Kampung Sebenak Fasa 2 sepanjang 24 km. Malangnya, kedua-dua projek yang sepatutnya dijadualkan siap pada penghujung tahun 2022 ini telah terbengkalai dan dikategorikan sebagai projek sakit, di mana prestasi kerja hanya di bawah 10% sahaja. Difahamkan kontraktor yang ditawarkan projek ini telah pun ditamatkan. Yang Berhormat Datuk Speaker, sesungguhnya kegagalan pihak kontraktor melaksanakan projek ini seperti yang dirancangkan telah menimbulkan rasa amat kecewa di kalangan penduduk di kedua-dua kawasan ini yang amat mengharapkan impian mereka supaya kampung dan rumah panjang mereka dapat dihubungi oleh jalan raya nampaknya masih belum kesampaian. Sehingga ke hari ini mereka masih bergantung sepenuhnya dengan perhubungan sungai yang bukan saja jauh lebih menyusahkan, malah amat mahal dari segi kosnya. Oleh itu, bagi pihak penduduk di kawasan saya ini, saya ingin merayu kepada kementerian yang berkenaan, khususnya Jabatan Kerja Raya Sarawak, supaya memberi perhatian serius untuk mempercepatkan pelaksanaan menyiapkan kedua-dua projek ini, memandang projek ini amat penting dan telah lama terbengkalai. Maka saya memohon agar kaedah menyiapkannya dapat diberi keutamaan melalui kontraktor penyelamat ataupun rescue kontraktor. Sekiranya ianya dilaksanakan melalui proses tender semula, maka masa yang diperlukan akan lebih panjang. Kedua-dua projek jalan ini bukan saja sebagai penghubung semata-mata, tetapi merupakan sebagai game changer dalam meningkatkan taraf hidup ataupun sosioekonomi masyarakat setempat, terutamanya dalam bidang pertanian yang merupakan sektor utama penduduk di luar bandar. Yang keduanya, klinik kesihatan Daru. Datuk Speaker, sekali lagi saya bangkitkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini kerana sehingga hari ini sebuah klinik kesihatan bagi menggantikan klinik kesihatan lama yang telah terbakar pada tahun 2015 masih belum dilaksanakan sepenuhnya sejak kerja-kerja menembok telah siap lebih kurang 2 tahun yang lalu. Rakyat bertanya-tanya, bilakah lagi klinik kesihatan ini akan dibina? Yang memburukkan keadaan lagi, kebanyakan holding project yang dipasang semasa kerja-kerja menembok dilaksanakan dahulu telah roboh menjadi ISO, seolah-olah projek terbengkalai. Sebab itu saya mewakili penduduk di kawasan Daru merayu agar projek membina klinik kesihatan Daru jenis 4 dapat dipercepatkan. Sudah 7 tahun klinik kesihatan Daru beroperasi di tempat sementara dan dalam keadaan yang amat tidak selesa serta serba-serbi kekurangan. Projek ini sepatutnya diberi keutamaan kerana ianya merupakan projek bagi menggantikan bangunan lama yang telah terbakar. Ketiga, klinik pergian daerah Daru. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya dipahamkan bahawa projek klinik pergian daerah Daru telah dikategorikan sebagai projek sakit, di mana kontraktor yang dilantik melalui tender telah gagal menyiapkan projek ini mengikut masa yang ditetapkan, sehingga kontrak ditamatkan. Dalam hal ini, sekali lagi, satu penantian yang telah sekian lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat di daerah Daru masih belum dapat dipastikan bila akan siap. Ini bermakna masyarakat di daerah Daru masih terpaksa bergantung dengan perkhidmatan pergigian dari klinik pergigian daerah Mukah dan Dalat yang hanya dapat dilaksanakan sekali sebulan sahaja. Justru itu saya merayu agar pelantikan kontraktor penyelamat dapat disegerakan. Semoga projek ini dapat disiapkan awal, seterusnya dapat memberi perkhidmatan kepada rakyat. Yang keempat, sekolah daif. Yang Berhormat Datuk Speaker, pelaksanaan projek bagi sekolah daif Fasa 1, Fasa 2 di negeri Sarawak sebelum ini termasuk di kawasan saya iaitu SK Tebaang Daru
masih tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana menunggu peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan ekoran daripada perubahan kos ataupun NOC. Sebab itu saya memohon agar Kerajaan Sarawak dapat membantu serta mencari inisiatif lain supaya pelaksanaan projek ini dapat disegerakan demi menjamin kualiti pendidikan di negeri ini. Yang kelima, masalah hakisan tanah di SK Batang Lasak Daru. Yang Berhormat Datuk Speaker, sekali lagi saya menyuarakan masalah hakisan tanah yang mengancam SK Batang Lasak di daerah Daru dalam Dewan Yang Mulia ini untuk perhatian khususnya Jabatan Pendidikan Sarawak. Kedudukan beberapa bangunan agak bahaya kerana bahaya terutamanya bangunan prasekolah kerana sudah terlalu hampir dengan tebing sungai yang terhakis. Apa yang merisaukan saya ialah sekolah ini merupakan sekolah berasrama. Jika tiada usaha proaktif yang dilakukan dalam masa yang terdekat oleh pihak Jabatan Pendidikan untuk mengatasi masalah ini atau mengalih sekolah ini ke lokasi yang lebih selamat, maka kita tidak mahu peristiwa sekolah masuk sungai akan berlaku lagi serta boleh mengancam nyawa anak murid yang belajar di situ. Seterusnya berkaitan dengan well leave ataupun izin lalu. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih kepada kerajaan GPS yang telah berusaha melaksanakan projek demi kesejahteraan rakyat, terutamanya projek bekalan elektrik luar bandar. Walau bagaimanapun terdapat projek bekalan luar bandar di kawasan saya telah mengalami kelewatan dan kesukaran untuk dilaksanakan kerja-kerjanya kerana menghadapi masalah berkaitan izin lalu ataupun well leave daripada syarikat ladang-ladang kelapa sawit. Oleh itu saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memastikan syarikat ladang kelapa sawit agar membantu dalam memberi izin lalu bagi membolehkan mana-mana projek kerajaan demi kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar. Adalah dicadangkan juga supaya perkara ini dimasukkan terus dalam syarat pemberian provision list agar ianya tidak menjadi pertikaian di kemudian hari. Seterusnya, memperkasakan sektor pertanian luar bandar. Yang Berhormat Datuk Speaker, sektor pertanian merupakan satu pekerjaan yang begitu sinonim dengan penduduk luar bandar. Oleh itu, usaha kerajaan memperkasakan sektor pertanian amatlah dialu-alukan melalui inisiatif strategi transformasi pertanian yang berasaskan teknologi moden yang lebih kompetitif. Selain mewujudkan agropark, infrastruktur asas pertanian yang sedia ada seperti sistem pengairan dan saliran serta jalan-jalan ban perlu diselenggarakan dan dinaik taraf sepanjang masa agar tidak menjejaskan aktiviti pertanian para petani kecil-kecilan di kampung-kampung. Oleh itu, saya memohon agar peruntukan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak bagi tujuan ini perlulah ditambah. Selain daripada itu, saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan terkini pelaksanaan projek apa yang kita panggil sebagai food basket negeri yang turut melibatkan kawasan di Dun Daru seperti mana yang telah dirancangkan sebelum ini. Seterusnya, telekomunikasi. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih di atas inisiatif dan usaha kerajaan dalam meningkatkan kemudahan komunikasi khususnya di kawasan luar bandar dengan membina 3,471 buah menara komunikasi telah siap dibina di seluruh Sarawak. Walau bagaimanapun, bagi memastikan menara komunikasi ini berfungsi, maka pemasangan fasiliti komunikasi perlulah disegerakan. Ini kerana terdapat beberapa menara komunikasi di kawasan Dun Daru khususnya yang telah siap sepenuhnya lebih setahun yang lepas masih belum beroperasi. Masalah seterusnya ialah perjudian dalam talian. Yang Berhormat Datuk Speaker, sejak kebelakangan ini nampaknya perjudian dalam talian ataupun online gambling ini semakin berleluasa seperti sesuatu yang tidak menyalahi dari segi undang-undang. Pusat-pusat yang mengendalikan perniagaan perjudian dalam talian ini telah merebak ke kampung-kampung dan rumah-rumah panjang. Fenomena ini perlu dihentikan serta-merta. Pihak berkuasa perlu bertindak tegas bagi membendung masalah ini. Sekiranya masalah ini tidak dibendung secara serius, mulai sekarang ianya akan menjadi barah ataupun masalah besar kepada masyarakat, khasnya kepada generasi yang akan datang. Memperkasakan generasi muda. Yang Berhormat Datuk Speaker, generasi muda atau belia merupakan pelapis kepimpinan yang akan mewarisi negeri dan negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Premier Sarawak
yang tidak pernah lupa golongan ini dengan menyediakan bajet khas kepada golongan belia, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam memperkasakan golongan belia ini, kerajaan perlu memberi penekanan melahirkan generasi muda atau belia antara lainnya mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Pertama, berpelajaran, berilmu, berdaya saing, bebas dadah, berinovasi, berinovatif, belia berwawasan dan pemikiran yang profesional. Dengan adanya pelapis belia seperti di atas, insya-Allah Sarawak akan melahirkan belia yang berprestasi tinggi, khususnya dalam menjadikan negeri ini sebagai negeri termaju menjelang tahun 2030, seperti mana negara-negara maju di negara ataupun di dunia yang lain. Dalam mencapai impian ini, satu usaha seperti berikut perlu dirancang dan dilaksanakan secara serius, iaitu pertama, hapuskan dadah di kalangan belia Sarawak. Harus bertegas dalam kegiatan dadah. Kalau belia musnah, maka negeri dan negara juga akan musnah. Yang keduanya, perbanyakkan program peluang kedua pendidikan ataupun peluang kedua education bagi yang gagal dalam akademik di peringkat sekolah, khususnya sekolah menengah, seperti banyakkanlah program vokasional dan juga program hands-on bagi membangun belia berdaya saing dan juga berdaya maju. Seterusnya, melahirkan generasi bertamadun. Kerajaan perlu memperuntukkan bajet khusus untuk menyokong penuh pendidikan agama di kalangan masyarakat berbilang kaum yang ada di Sarawak ini. Dan yang keempat, rangkakanlah strategi komprehensif yang menyemaikan semangat Sarawakku sayang di kalangan belia, generasi muda. Insya-Allah aman makmurlah sekiranya kita dapat memupuk semangat ini di kalangan belia ataupun generasi muda, khususnya di negeri kita ini. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk Speaker, kemudahan kuartus kerajaan dan juga pejabat kerajaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Premier di atas keprihatinan beliau ke atas kebajikan kaki tangan awam dengan memperuntukkan ringgit Malaysia 28 juta bagi penyelenggaraan pejabat dan kuartus kerajaan, terutamanya di kawasan luar bandar, serta memperuntukkan tambahan sebanyak 167 juta khas untuk menaik taraf dan membina premis kerajaan yang baharu. Saya berharap agar sebahagian daripada peruntukan ini turut disalurkan bagi membina dan menaik taraf kuartus dan pejabat-pejabat kerajaan di kawasan Dun Daru, kerana didapati kebanyakan kuartus dan pejabat kerajaan di daerah Daru sudah usang serta memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih untuk memberi kesesaan kepada kaki tangan kerajaan yang bertugas di daerah Daru. Yang Berhormat Speaker, sebagai mengakhiri ucapan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang beragama Kristian dan selamat menyambut Tahun Baharu 2023. Semoga tahun 2023 nanti akan memberi lebih pembangunan, kemakmuran, keharmonian dan kesejahteraan kepada bumi Sarawak yang kita sayangi ini. Akar sirih melilit pinang, terbang perkasa, burung kenyalang. Tahniah semua calon GPS yang menang. PRU ke-15 Sarawak cemerlang. Pergi ke Kapit membeli tawak, mutu buatan sungguh eksklusif. Terima kasih Yang Berhormat Premier Sarawak membentang belanjawan inklusif dan eksklusif. Brunei Darussalam, negara kerabat tersohor nama Sang Adi Jagat. Belanjawan melonjak ekonomi, infrastruktur diperhebat, memakmur negeri, mensejahterakan rakyat. Kek GPS beracuan Sarawak. Semua kaum bertoleransi, saling menghormati. Ayuh kita berganding mempertahankan Sarawak. Biar berkocak sungai Sarawak, ikan di Tuba tidak akan mati. Hari kata, jaga Sarawak, intu Sarawak. Dari ini Yang Berhormat Datuk Speaker, saya sukacitanya menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang Pembekalan 2023-2022. Sekian, Sarawak First, Sarawakku sayang, dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Darul.